ada suara yang membuatkan aku terbangun dari tidur tau. Aku dengar macam ada suara orang berborak dekat luar, dekat ruang. Bila aku dengar orang borak, dan secara tiba Hai, Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak ceritakan lagi kisah pengalaman seram yang berlaku pada family aku sendiri. Tapi sebelum tu aku nak minta siapa-siapa yang baru masuk ni, korang kena tekan butang subscribe kat atas ni supaya korang takkan terlepas video-video aku yang seterusnya, okay? Okay, cerita yang pertama ni aku nak ceritakan, mak aku cerita dekat aku. Dia kata masa tu umur dia dalam belasan tahun. Waktu tu dia kata dia nak pergi melepak dengan kawan dia. Waktu tu dia kata dia nak pergi lepak dekat kawasan loji air tau. Loji air Bukit Lela dia kata. Diorang pun plan macam tu. So malam tu dalam pukul 10 macam tu, diorang pun pergi lepak kat sana. Dalam 6 orang tau, dia pergi lepak situ. Okay, lepas tu diorang borak. Tak perasan sampailah pukul 11 lebih, 11.40 macam tu. Diorang borak, tiba-tiba satu tahap tu diorang rasa ada satu angin sejuk lalu tau. Angin sejuk lalu, tapi angin tu dia tak ada angin, tapi dia ada macam haba sejuk lalu. Tapi macam mana nak kata faham korang lah, dia tak ada angin tapi dia orang boleh rasa sejuk tu datang. Macam embun malam lah orang kata kan. Lepas tu kawan mak aku ni kata, "Weh, apa rasa sejuk ni, tiba-tiba tak ada angin, tak ada apa." Lepas tu mak aku yang lagi seorang ni kata, "Alah biasalah kan, embun malam sejuk biasalah, macam tak biasa." Lepas tu pun diorang pun sambung borak. Lepas tu mak aku pun tengok jam. Mak aku tengok jam masa tu dah nak dekat pukul 12. Lagi 2-3 minit dah nak dekat pukul 12. Dia cakap dengan kawan dia, "Weh, dah nak dekat pukul 12 ni, jom lah balik. Kan nanti kan apa-apa jadi kan susah." Lepas tu kawan mak aku ni kata, "Alah relax lah, awal lagi, buat apa nak balik." Lepas tu tiba-tiba kawan mak aku yang cakap tadi tu, dia kata dia dengar satu suara yang Aju dia cakap tau, "Alah relax lah, awal lagi, baru pukul 12, buat apa nak balik." Macam lebih kurang lah macam tu. Dia ajuk tapi suara dia halus je. Suara dia halus, senang dengar. Lepas tu kawan mak aku ni kata, "Oi, apa korang ni tidur aku cakap ni, alah kecoh lah." Lepas tu dengar lagi bunyi tu, "Apa korang ni tidur aku cakap ni, kecoh lah." Dengar suara tapi halus je. Memang suara perempuan halus, suara budak. Lepas tu kawan dia ni cakap lagi, "Kau pahal lah ajak aku cakap." Dia ingat kawan yang sebelah ni tau. Lepas tu benda tu pun ajuk lagi, "Weh, kau pahal lah ajak aku cakap." Lepas tu dia dengar lagi, "Kau pahal lah aku cakap." Lepas tu kawan mak aku ni pun kata, "Mana ada aku tidur kau cakap." Lepas tu benda tu ajuk lagi, "Mana ada aku tidur kau cakap." Lepas tu diorang dah pandang masing-masing. Lepas tu lah seorang kawan mak aku ni dia kata, "Mamailah korang ni malam." Lepas tu benda tu last jajuk, "Mamailah korang ni malam." Lepas tu dia gelak. Lepas tu masing-masing tengok mulut semua tak bergerak, tapi dengar orang cakap, lari lintang pukang pergi diorang. Dengan mama aku sekali lari lintang pukang. Memang tinggal lah semua barang semua kat situ, tinggal lah. Lepas tu mak aku kata, waktu diorang lari tu, dia dengar lagi benda tu gelak weh. Benda tu gelak. Dia macam nak menilai tak, tapi tak. Dia gelak sebab tengok gelagat orang sebab takut. Diorang balik, mak aku kata esok tu, mak aku kata seorang daripada kawan-kawan mak aku tu yang kena ajuk first tu demam panas. Okey, cerita yang seterusnya mak aku kata waktu tu dia dah kahwin dah beranak dah pun. Mak aku kata waktu tu dia ada dapat satu panggilan malam, panggilan emergency dekat Seremban. Waktu tu mak aku duduk KL. So daripada KL mak aku kena drive pergi Seremban lah malam tu dalam pukul 10-11 macam tu. Mak aku kata waktu tu memang kelang kabut. Dia siap, lepas tu dia terus shoot pergi Seremban. Dia pergi Seremban, dia lalu highway lah. Okay, waktu dia lalu highway tu, dia kata malam tu dia rasa cepat je perjalanan dia. Memang tak ada apa-apa halangan, memang sekejap sampai Seremban. Okay, dia pun bila dah settle dekat Seremban, settle hal emergency dia tu, dia pun nak balik. Waktu tu dah pukul 1-2 macam tu. Waktu ni belum PKP lagi, memang lama lah. Dalam waktu tu aku kecil lagi. Mak aku kata waktu tu dia balik KL terus. Okay, waktu balik tu mak aku kata dalam keadaan yang sama, highway tu tak ada orang. Dia jalan highway tu dengan keadaan yang tenang lah. Lepas tu mak aku kata waktu dia jalan tu dekat sekeliling dia semua kabus-kabus. Mak aku tak fikir apa masa tu, sebab apa maybe waktu tu dah pagi.
pagi tak ada kereta, tak ada haba. So kabus keluar lah kan sebab sejuk. Okay, mak aku pun drive. Mak aku kata tengah dia relax drive tu, mak aku ada ternampak satu motor tau. Mak kata oh tak apalah ada motor kan, at least boleh temankan sekali jalan ke apa kan. Tapi yang mak aku pelik, motor tu satu, orang satu, tapi mak aku kata ada 4 kaki, badan satu, 4 kaki. Waktu tu mak aku tak fikir apa, dia badan penat kan, dia buat jalan je lah macam biasa, jalan drive balik KL. Bila sampai dekat KL, mak aku tanya arwahnya aku. Mak aku cerita dia nampak ada orang naik motor seorang tapi ada kaki 4. Lepas tu arwahnya aku kata dengan mak aku, oh tu tak ada apa-apa tu, dia nak jaga jalan dia tu supaya tak ada apa-apa jadi. Time tu mak aku ingat balik kejadian tu, mak aku terus meremang satu badan. Okay, cerita yang seterusnya mak aku cerita dekat aku. Waktu tu aku cerita kat korang dulu keadaan dia. Mak aku dengan aku dekat rumah. Okay, akak aku dengan abang aku pergi berubat dekat Kelantan. Waktu tu dia tak ada siapa-siapa kat rumah, hanya aku dengan mak aku je. Waktu tu mak aku kecil lagi sebab aku tak ingat. Cuma mak aku dia ingat. Baru nak cerita tapi beremang. Baru nak cerita tapi meremang tiba. Okay, waktu tu kita duduk dekat Bukit Perdana tau, tingkat 1. Cerita dia macam ni. Masa akak dengan abang aku pergi berubat, mak aku kata waktu tu aku dengan mak aku nak tidur sebab akak aku dah WhatsApp mak aku, kata dah sampai sana lah nak berubat, dah sampai Kelantan dah nak masuk berubat dah. Mak aku kata okey lah, nak masuk berubat, pergilah berubat dulu. Aku dengan mak aku nak tidur masuk bilik. Mak aku ni jenis waktu tidur dia akan biarkan lampu depan terbuka tau. Okay, so mak aku tutup pintu masuk bilik dengan aku, mak aku nak tidur. Tak sampai selang beberapa minit, tiba-tiba mak aku dengar macam ada orang mengemas dekat luar. Dan pada waktu yang sama, mak aku dengar anjing menyalak. Waktu mak aku dengar anjing menyalak tu, mak aku memang dah seram. Sebab mak aku tahu tak ada siapa pun dekat rumah tu kecuali aku dengan mak aku. Mak aku terus pasang ayat Al-Quran. Aku automatik menangis sebab aku memang waktu kecil mak aku kata bila aku dengar orang mengaji je aku menangis. Aku tengok orang sembahyang je aku menangis. Aku tengok orang berzikir pun aku menangis. Aku tak tahu kenapa. Menangis macam ketakutan tau tak. Mak aku dengar orang mengemas tau. Anjing pun menyalak dekat luar. Betul-betul dekat depan rumah, dekat depan tingkap bilik mak aku. Waktu anjing menyalak tu, mak aku dengar orang mengemas, orang tarik sofa, betulkan bantal. Lepas tu, lama-lama tu, mak aku dengar orang sapu tau, sapu luar. Yang paling menakutkan, mak aku kata penyapu tu kena dekat pintu bilik. Mak aku memang tak cakap apa. Mak aku suruh aku tidur dengan keadaan aku yang merengek tu, keadaan aku yang takut, yang menangis dengan ayat-ayat Al-Quran tu. Kita orang cuba tidur. Memang tak boleh nak tidur masa tu. Kita orang cuba juga tidur, cuba tidur sampailah tertidur sendiri. Esok tu mak aku bangun, akak aku pun ada kat rumah. Mak aku ceritalah dekat akak aku. Akak aku kata waktu dia mesej mak aku tu kata dah sampai, dia terus masuk berubat tau. Mak aku pun tak tahu apa benda yang dekat rumah waktu tu. Siapa yang mengemas. Sebab waktu tu mak aku memang dengar bunyi pinggan mangkuk tengah cuci. Lepas tu dengar bunyi penyapu, dengar bunyi orang tarik sofa. Lepas tu hari-hari seterusnya tu tak ada apa-apa yang berlaku lah, alhamdulillah lah. Tapi yang mak aku tahu, dekat rumah tu tak ada siapa-siapa selain aku dengan mak aku. Tak ada siapa yang akan mengemas pada waktu malam-malam macam tu. Cerita yang terakhir ni aku nak ceritakan kisah pengalaman aku sendiri. Cerita dia macam ni tau. Masa tu aku bekerja, aku ada seorang kawan ni nama dia Hafiz. Hafiz ni memang daripada kecil dia boleh nampak benda-benda macam tu. Dan Hafiz ni dia duduk dekat hostel tau. Dan kebetulan hostel tu dia baru pindah kat situ. Sebelum ni hostel tu adalah hostel perempuan. Tapi sebab ada insiden yang berlaku, bos terpaksa pindahkan staf perempuan ni ke hostel lelaki. Staf lelaki pindah ke hostel perempuan. Tapi staf lelaki ni seorang je. Sebab kenapa bos pindahkan? Sebab staf perempuan kata dia kena kacau kat situ. Dia nampak macam-macam, dia kena ganggu. And then lagi satu, staf perempuan kata dia ada nampak. Sebab tu bos pindahkan staf perempuan ke hostel lelaki. Okay, cerita dia macam ni tau. Yang Hafiz ni, dia kerja macam biasa. Satu hari tu, aku nampak bila dia masuk kerja, muka dia macam pucat, penat, mengantuk. Aku pun tak fikir apalah sebab malam semalam tu kita orang lepak sampai pukul 1-2 pagi. That's why lah dia mengantuk kot. Okay, so aku abaikan je lah, aku tak tanya apa-apa. Tapi bila esoknya aku nampak benda yang sama dan hari seterusnya aku nampak benda yang sama. Dia nampak mengantuk, lepas tu dia nampak penat. Aku pun dah start muskil. Aku tanyalah dekat dia, kenapa muka kau nampak pucat kan? Dia kata, aku kena kacau lah.
Masa aku tidur benda tu kacau, so aku tak dapat nak tidur. Aku terkejut lah kan, kenapa kau kena kacau kau tak beritahu. Dan aku pun decide aku nak teman dia tidur malam tu lah dekat hostel. So malam tu aku pack baju aku, lepas tu aku duduk di sana and makan sekali dengan dia dekat kedai. Lepas tu kita balik hostel. Hostel tu tingkat 4 Okey, bila sampai je dekat hostel tak ada apa-apa yang berlaku. Kita orang pun balik, mandi, bersihkan diri. Lepas tu kita orang tidur. Aku tidur sebilik dengan dia lah sekali. Waktu aku tidur tu dalam pukul 12 lebih tau. Masa aku tidur tu tiba-tiba aku dengar bunyi anjing menyalak. Aku dah pandang Hafiz kat sebelah. Aku pandang dia, kata Hafiz kata tidur je. Tapi jangan pandang kat tingkap. Aku pun ikutlah cakap dia dan aku tidur. Aku tidur je biasa. Lepas tu then aku pun terlelap. Lama jugalah aku terlelap. Sampai pukul berapa aku tak ingat. Tapi ada suara yang membuatkan aku terbangun dari tidur tau. Aku dengar macam ada suara orang berborak dekat luar, dekat ruang tamu. Aku ada dengar 3 suara masa tu. Suara lelaki, suara perempuan dengan suara lagi aku tak tahu. Lelaki perempuan sebab dia terlalu perlahan. Tapi aku dengar suara perempuan tu dengan lelaki tu memang halus, memang sedap je dengar. Tak tahu apa yang dia borak, tapi memang rancak dia borak. Aku dengar lah, aku dengar sedap dia dengar kan. Aku tak fikir apa-apa. Bila aku dengar dia orang borak, dan secara tiba-tibanya kaki aku macam ada orang tarik tau. Memang aku rasa tangan dia tarik kaki aku sampai aku tertariklah ke bawah. Tangan dia panjang, ini aku ada rasa tajam sikit kuku dia. Masa dia tarik tu aku memang mengelabah lah. Aku kejut Hafiz. Hafiz pun tengok aku dah ke bawah. Hafiz tarik aku naik atas. Hafiz kata kenapa? Lepas tu kata ada benda tarik. Lepas tu tak sampai beberapa saat bunyi anjing tu menyalak lagi weh. Masa tu badan aku dah menggigil lah. Memang dah sejuk dah cukup badan. Hafiz kata badan aku dah menggigil. Lepas tu satu badan aku memang dah rasa sejuk dah. Lepas tu Hafiz bangun, Hafiz ambil kain pelekat dia. Tak tahu Hafiz tu ada baca apa-apa, tak tahulah. Dia kibas, dia tutup badan aku. Masa tu Hafiz kata, jangan buka benda ni sebab takut dia tunjukkan diri dia dekat kau. Aku memang tak fikir apalah, memang dah menggigil. Aku tak tahu aku menggigil apa. Aku tak rasa sejuk, aku tak rasa apa, tapi badan aku menggigil. Tapi Hafiz kata badan aku sejuk, satu badan sejuk. Lepas tu bunyi anjing menyalak tu lagi kuat tau. And then masa aku kan diselubungi kain pelekat kan. Aku ada nampak sama-sama dekat ujung bucu bawah kaki aku ada sosok tubuh yang tinggi, warna hitam, and then badan dia lurus. Aku menggigil, aku dah tak boleh nak baca apa-apa masa tu, aku dah tak ingat apa-apa. Hafiz buka ayat Al-Quran, and then Hafiz suruh aku selawat. Aku try selawat, sampailah aku tertidur sendiri. And then lama macam tu, tiba-tiba aku tersedar lagi tau. Tapi aku dengar waktu tu bunyi anjing tu dah tak ada, tapi aku still dengar lagi ayat Al-Quran. And then dalam keadaan aku yang separah sedar tu, aku nampak dekat pintu keluar ada sesuatu yang tengah berdiri. Aku tak nampak muka, tapi dia pakai macam baju kebaya tau. Baju kebaya, kain batik, lepas tu ada kain batik dia sarung dekat kepala. Aku tak tahu apa benda, tapi masa tu aku tak rasa seram. Aku rasa macam pelik, apa benda tu. Aku dengan mamai tu, aku tidur balik. And then bila aku sedar waktu tu dah pagi. Waktu tu aku bangun, aku rasa penat, aku rasa mengantuk time tu. Aku siap-siap, aku pergi kerja. Lepas tu aku tanya balik kat Hafiz, apa yang berlaku malam tadi kan. Hafiz kata, waktu yang aku kata aku kena tarik kaki tu, ada something yang tarik kaki aku. Dia kata benda yang tarik kaki aku tu, dia memang nak tunjukkan diri dia dekat aku. Lepas tu aku cerita lah, aku ada dengar suara kan. Aku cerita kat dia. Dia kata maybe ada something yang tengah bercakap, tapi dia tak tahu apa. So barulah aku rasa apa yang staff perempuan rasa. Kena kacau semua. Nasib baik aku tak nampak benda Allah tu. Faham tak? Dia macam ni. Itulah. Okay, so itu sajalah cerita untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe aku punya YouTube video. Dan tekan notification button tu supaya korang takkan terlepas video-video aku yang seterusnya.